Educat Studio. Hai, selamat datang ke channel kami untuk mendengar kupasan buku yang menarik pada hari ini. Buku yang akan kita kupaskan pada hari ini berjudul The Infinite Game. Buku ini menerangkan cara untuk meneruskan perniagaan seperti menyertai permainan tanpa batasan. Apakah maksud Infinite Game? Dalam sebuah buku yang berjudul Finite dan Infinite Games oleh James Cars, maksud Finite Game ialah mod permainan yang bermatlamat untuk mencapai kemenangan serta adanya garis penamatan dan peraturan yang jelas. Contohnya, pertandingan bola sepak, peperiksaan piano dan ujian sekolah. Sebaliknya, Infinite Game ialah mod permainan yang bermatlamat untuk meneruskan permainan selama-lamanya. Misalnya perkahwinan, kehidupan, pendidikan dan sebagainya. Namun demikian, klasifikasi ini tidak semestinya tepat. Kebanyakan situasi mempunyai dua hala pada masa yang sama, iaitu terbatas, finite dan tidak terbatas, infinite. Dan hal ini bergantung pada perspektif seseorang yang terlibat dalam situasi tersebut. Sebagai contohnya, sekiranya sukan bola sepak dianggap sebagai satu pertandingan, perkara ini akan menjadi satu finite game. Tetapi apabila bola sepak digunakan untuk melatih seseorang, sukan ini merupakan infinite game. Seterusnya, peperiksaan adalah terbatas, manakala pendidikan dan pembelajaran adalah tidak terbatas. Konsep finite dan infinite ini akan diterapkan dalam bidang perniagaan melalui buku ini. Buku ini menerangkan bahawa perniagaan sebenarnya bersifat tidak terhad. Namun, kebanyakan syarikat mengusahakan perniagaan masing-masing dengan cara yang terhad. Pengarang menyatakan bahawa syarikat haruslah menukar cara mengendalikan perniagaan. Dalam sudut pandangan yang tiada sempadan ini, apakah cara yang harus digunakan untuk mengendalikan perniagaan? Sebagai contohnya, budaya syarikat yang dirumuskan, visi syarikat dan sebagainya. Yang lebih pentingnya ialah pertukaran posisi, bukan setakat visi dalam jangka masa yang panjang sahaja. Kita juga akan memperoleh keuntungan realistik sekiranya dilaksanakan dengan serta-merta. Pengarang buku ini ialah Simon Sinek, penasihat kepimpinan Kementerian Pertahanan di Amerika Syarikat. Beliau merupakan penulis kolom bagi akhbar harian The New York Times, The Wall Street Journal dan The Washington Post. Beliau juga merupakan seorang pensyarah yang terkenal. Beliau sangat popular dalam kalangan usahawan. Beliau terkenal bukan disebabkan beliau bersyarah dengan bagus, tetapi beliau telah mencipta satu struktur ucapan baharu yang dikenali sebagai struktur bulatan emas. Kebanyakan usahawan menggunakan struktur ini semasa memberikan ucapan mereka, terutamanya dalam pelancaran produk baharu. Daripada sudut pandangan ini, buku ini bukan hanya merupakan sebuah buku untuk melihat bidang perniagaan, tetapi buku ini juga merupakan bahan syarahan yang amat baik. Bahagian pertama, kita akan membincangkan sebab perniagaan merupakan satu permainan tanpa batasan dan perkara yang harus dilakukan oleh syarikat untuk menang dalam permainan tersebut. Kebanyakan orang mungkin akan berasa hairan bahawa pengusahaan perniagaan merupakan satu permainan terhad. Lazimnya, kebanyakan syarikat mempunyai sasaran perniagaan yang jelas seperti perolehan, saham, bahagian pasaran dan sebagainya. Hal ini merupakan satu permainan terhad yang tipikal kerana syarikat akan berjaya sekiranya dapat mencapai sasaran ini. Walau bagaimanapun, sekiranya kita memandangnya dari sudut yang lagi besar, kita akan mendapati bahawa perniagaan merupakan satu permainan tanpa batasan. Sebagai contoh, syarikat penerbangan British Airways sentiasa memperkenalkan diri sebagai syarikat penerbangan yang paling popular di dunia dan menyebabkan syarikat penerbangan yang lain berasa dengki terhadapnya. Disebabkan profit tinggi syarikat penerbangan British Airways, Virgin Atlantic Airways telah mendakwa British Airways di mahkamah. Akhirnya, syarikat penerbangan British Airways telah memberikan penerangan bahawa status paling popular merujuk kepada jumlah penumpang dan ianya masih menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan syarikat penerbangan yang lain. Pendek kata, setiap syarikat berusaha untuk menaikkan standard masing-masing supaya kelihatan unik. Untuk pengetahuan semua, syarat bagi permainan terbatas ialah semua pemain bersetuju dengan garis panduan yang sama. Sekiranya tiada peraturan yang bersepadu, permainan ini tidak terbatas. Jadi,
Mustahil perniagaan menjadi satu permainan yang terhad. Seterusnya, setiap syarikat mempunyai kitaran hidup. Walaupun syarikat mencipta produk yang unik, sekiranya produk tidak dapat mengharungi cabaran masa dan memenuhi permintaan pasaran, produk tersebut akan tersingkir. Oleh itu, cabaran sebuah syarikat bukannya untuk mengatasi pihak lawan, tetapi memastikan syarikat dapat meneruskan perlawanan. Hal ini dikatakan cara untuk bermain permainan tanpa batasan dalam bidang perniagaan. Bidang perniagaan ialah sejenis permainan tanpa batasan jika dipandang dalam jangka panjang. Dalam permainan tanpa batasan, kita mementingkan ketahanan perusahaan melebihi keuntungan. Syarikat perlu mengekalkan kerjaya dalam jangka masa yang panjang. Kebanyakan orang mungkin berada dalam keraguan kerana perubahan dalam perniagaan adalah sangat pantas. Sebagai contoh, sebuah syarikat mengusahakan industri minuman. Selepas itu, teknologi baharu telah menggantikan industri minuman ataupun masyarakat menggalakkan gaya hidup sihat sehingga tidak memerlukan minuman yang diproses dalam pasaran. Apakah yang perlu dilakukan oleh syarikat untuk menghadapi situasi ini? Pengarang menyatakan bahawa perkara yang paling penting semasa menyertai permainan tanpa batasan ialah mentaliti kita. Sekiranya kerjaya perlu dikekalkan selama 100 tahun, apakah kerjaya yang akan kita usahakan? Contoh yang paling terkenal adalah mengenai Roberto Goizueta, pengurusi Coca-Cola. Beliau mengatakan bahawa syarikat Coca-Cola bukan penjual minuman berkarbonat tetapi untuk memenuhi keperluan minuman orang ramai. Fikiran ini adalah di luar batasan dan menentukan kerjaya dengan cara yang tanpa batasan. Oleh sebab pasaran minuman berkarbonat adalah terbatas dengan pelbagai produk baharu yang berada di pasaran, jadi keinginan untuk memonopoli pasaran akan menjadi semakin sukar. Namun begitu, keperluan minuman orang ramai sentiasa wujud walaupun perubahan pasaran. Daripada sudut pandangan ini, inilah satu permainan tanpa batasan. Dalam erti kata lain, salah satu asas yang paling penting dalam menyertai permainan perniagaan yang tanpa batasan ini ialah menentukan takrif. Maksud di sini difahami sebagai posisi kerjaya anda. Misalnya, bagi syarikat pembuat kasut sukan, takrif syarikat sebagai pembuat alat sukan atau penyokong gaya hidup sihat. Untuk meringkaskan kaedah menentukan kerjaya ini, terdapat beberapa syarat mesti dipenuhi. Pertama sekali, matlamat kerjaya ini mesti bersifat positif, optimistik dan tidak mementingkan diri sendiri. Dalam erti lain, kerjaya ini mestilah bukan untuk membawa keuntungan kepada lembaga pengarah sahaja, tetapi untuk memanfaatkan lebih banyak orang. Kedua, kerjaya ini mesti mampu bertahan mengharungi perubahan teknologi, politik dan budaya. Contohnya, keperluan minuman orang ramai dipenuhi atau keperluan orang ramai terhadap gaya hidup yang sihat dipenuhi. Perkara ini tidak dipengaruhi oleh persekitaran. Akhirnya, syarat yang paling penting ialah perniagaan ini pasti tiada penghujungnya. Kebanyakan syarikat biasanya meletakkan visi berkaitan dengan perkhidmatan pelanggan supaya pelanggan akan berasa dikasihi semasa menggunakan produk syarikat tersebut. Namun, kadang-kadang visi ini tidak semestinya selaras dengan tindakan syarikat. Kita dapat mengetahui visi sebenar sebuah syarikat dengan melihat visi yang seterusnya. Lazimnya, visi atau budaya syarikat yang pertama untuk menjadi slogan pengiklanan. Slogan pengiklanan ini sentiasa dapat memenuhi peraturan awam dan adat masyarakat. Slogan yang seterusnya akan berkaitan dengan prinsip sebenar syarikat tersebut. Bahagian kedua, faktor keberkesanan pemikiran, permainan tanpa batasan. Apakah faedah sekiranya anda mengaplikasikan pemikiran ini semasa mengendalikan perniagaan? Faedah pertama ialah tindakan kita akan menjadi lebih cergas dan tegas apabila kita menemui masalah tentang operasi perniagaan. Sekiranya kita memikirkan matlamat jangka panjang, masalah di hadapan akan lebih mudah diselesaikan. Contohnya, terdapat seorang eksekutif dalam bidang perdagangan luar negara pada 2 tahun terdekat. Rakan sekerjanya tidak dapat meneruskan perniagaan bidang ini dalam 2 tahun terdekat disebabkan oleh persekitaran yang bertukar secara rancak.
Namun begitu, dia tetap melakukannya dengan baik. Bagaimanakah dia dapat melakukannya? Jawapan persoalan tersebut sangat mudah. Dia jarang-jarang berfikir tentang persaingan, sasaran keuntungan dalam setengah tahun atau apa-apa yang akan berlaku pada hari esok. Fikiran dia hanyalah meneruskan perkara ini dalam jangka masa yang lama. Oleh itu, sekiranya kita hendak melakukan sesuatu secara berterusan, kita haruslah mengurangkan nafsu dan menyelesaikan masalah di hadapan kita. Dalam kata lain, kondisi bagi pemikiran tanpa batasan ialah kita akan menghadapi setiap perkara seperti menjalani kehidupan. Sebagai contohnya, andaikan keesokan hari ialah hari kiamat, apakah yang akan kita lakukan? Jawapan kepada persoalan ini adalah mustahil untuk melakukan rancangan berperingkat, tetapi sedaya upaya menghadapi setiap saat tanpa berfikir tentang keesokan hari. Faedah kedua ialah seseorang tidak akan mengelakkan perubahan. Semasa berdepan dengan perubahan, kita ada piawaian yang jelas untuk menentukan cara untuk menghadapi cabaran. Piawaian ini ialah semasa berdepan dengan pilihan. Sekiranya kita dapat meneruskan pilihan ini selama 100 tahun, apakah yang dapat kita bayangkan? Adakah bayangan ini yang kita harapkan? Sebagai contohnya, sekolah antarabangsa ingin mencapai prestasi kemasukan pelajar baharu. Jadi, sesiapa yang dapat membayar yuran dapat memasuki sekolah tersebut. Namun, cara mencari pelajar baharu ini telah menjejaskan kualiti dan reputasi sekolah antarabangsa. Dengan ini, pihak sekolah antarabangsa telah mengubah strategi kemasukan pelajar. Piawaian yang lurus ditetapkan, iaitu keputusan peperiksaan pelajar dan keadaan komunikasi antara penjaga dengan pelajar. Piawaian ini dapat dilaksanakan dalam jangka masa yang panjang. Perubahan ini telah meningkatkan reputasi sekolah antarabangsa dalam kalangan masyarakat. Kita selalu kagum dengan kebolehan seseorang yang dapat melakukan sesuatu perkara yang signifikan. Sebenarnya, perkara yang signifikan ini bermaksud perkara yang dilakukan untuk kekal dalam jangka masa yang panjang. Pendek kata, kebaikan pemikiran tanpa batasan ialah kita mempunyai piawaian yang jelas semasa berdepan dengan pilihan dan kita akan lebih komited dalam kerjaya. Faedah ketiga ialah pemikiran ini dapat mengembangkan sempadan sumber, iaitu boundary resources. Sempadan sumber ialah sumber baharu yang dicipta dengan hubungan antara sumber yang berlainan. Keluasan sempadan sumber meningkat sekiranya terdapat pelbagai jenis sumber. Misalnya, bagi orang asli, haiwan liar ialah sumber yang penting. Bagi zaman industri, petrol, gas, tenaga telah dijadikan sumber penting dalam kehidupan harian. Kini, zaman maklumat, data telah digunakan sebagai sumber yang penting. Dalam proses kemajuan, manusia telah meningkatkan kegunaan sumber atas bumi ini. Sempadan sumber semakin luas. Orang yang hebat kebiasaannya bukan kaya dengan sumber, tetapi keluasan sempadan sumber yang besar. Jenis sumber yang ada juga mencukupi. Sekiranya kita mempraktikkan pemikiran tanpa batasan, sempadan sumber kita akan menjadi luas. Contohnya, andaikan syarikat sebuah kereta. Kebanyakan orang memikirkan cara untuk mendapatkan bahan bakar untuk meneruskan perjalanan dengan kereta ini. Namun, dari segi pemikiran tanpa batasan, kita memerlukan sebuah generator yang dapat mengubahkan semua bahan asli kepada bahan bakar. Hal ini dapat mengelakkan persaingan dalam bidang yang sama dan mengekalkan kejayaan sesebuah syarikat. Semasa kita membentuk pemikiran tanpa batasan, bukan sahaja kita dapat membina kejayaan yang hebat, setiap tindakan yang kita lakukan juga bermanfaat. Tindakan kita akan menjadi jelas dan tegas. Keputusan yang dibuat berasaskan piawaian yang jelas serta mengembangkan sumber sempadan sesebuah kerjaya. Kesimpulan, pemikiran tanpa batasan bukan konsep teori semata-mata. Untuk merealisasikan konsep ini, perasaan terhadap konsep ini adalah sangat penting. Seorang pakar neurosaintis bernama Antonio Damasio telah mengatakan bahawa kemajuan tamadun didorong oleh faktor bahasa, kecerdasan, sains dan perasaan. Misalnya, perasaan sakit terhadap penyakit mendorong kemajuan dalam bidang perubatan. Pergerakan didorong oleh perasaan yang tiada penghujungnya. Selagi seseorang itu hidup, perasaan antara satu sama lain akan wujud.
wujud. Perasaan empati akan mendorong kita berbaik dengan orang lain dan tiada penghabisannya. Dalam kata lain, pemikiran tanpa batasan mendorong kita untuk melakukan kerjaya dalam jangka panjang. Untuk membetulkan perasaan, kita perlu menentukan kepentingan kerjaya ini. Keraguan terhadap perasaan tidak dapat dikawal, tidak dapat dinafikan. Pengarang buku ini telah menulis sebuah buku berjudul Find Your Why. Buku ini menerangkan langkah untuk menentukan sebab kita melakukan sesuatu. Pertama, siapakah kita? Kedua, bagaimanakah kita melakukan perkara tersebut? Ketiga, mengapakah kita melakukan perkara tersebut? Misalnya, pembuat telefon bimbit. Fungsi telefon bimbit telah memudahkan kehidupan kita. Jelasnya, kerjaya ini bukan membuat telefon bimbit sahaja, tetapi mengubah dunia ini dengan memperbaik kehidupan masyarakat. Sekiranya kita mengetahui sebab melakukan sesuatu, otak kita akan membina perasaan keyakinan terhadap perkara tersebut. Proses ini memperkuat mentaliti kita. Mentaliti ialah sumber terpenting dalam permainan tanpa batasan ini. Kekalahan dalam salah satu peringkat bukan bermakna kekalahan sebenar. Selagi mentaliti untuk bermain wujud, maka permainan tanpa batasan ini dapat diteruskan. Demikianlah kupasan yang mendalam dan terperinci tentang buku yang menarik ini. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi dalam kupasan buku yang seterusnya.